Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslinda binti Muhammad Saleh, pemegang IC 7312015612, adalah pelajar Open University Malaysia Johor Bahru. Okey, hari ini saya ingin membentangkan mengenai ringkasan cerita Wonder yang saya perolehi pautan linknya pada tugasan saya. Okey, cerita ini berkait rapat dengan perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Okey, cerita ini berkaitan dengan seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 10 tahun, iaitu Oji Palmen. Oji Palmen ni dia tidak seperti kanak-kanak normal yang lain. Dia mempunyai kekurangan pada rupa parasnya. Okey, kalau kita lihat Oji Palmen, dia berkeinginan seperti kanak-kanak normal, ingin makan aiskrim, menaiki basikal, bermain di taman permainan, tetapi disebabkan kekurangan yang ada pada dirinya, dia menghadkan kehidupan sehariannya kepada dunia luar. Okey, dalam tempoh sejak lahir dan dari lahir sehingga ke umur 10 tahun, Oji telah menjalani sebanyak 27 kali perpindahan. Okey, Oji ini walaupun dia kanak-kanak istimewa, tetapi dia mempunyai keinginan sama seperti kanak-kanak yang sebaya dengannya. Dari dalam tempoh 10 tahun, Oji hanya mendapat pendidikan melalui dari rumah, homeschooling bersama ibunya. Okey, jadi bila Oji telah meningkat umur pada 10 tahun, ibu dan ayahnya telah berbincang untuk mendapatkan pendidikan ke sekolah biasa untuk Oji. Pada mulanya ayahnya menentang hasrat ibunya untuk menghantar Oji ke sekolah biasa, dengan mengatakan bahawa Oji belum bersedia untuk bergaul dengan dunia luar, tetapi ibunya berkeras tetap untuk menghantar Oji ke sekolah biasa. Ini perlu dilakukan supaya pergerakan atau pergaulan sosial Oji terbuka luas, tidak tertumpu hanya di rumah sahaja. Okey, untuk setelah perbincangan dibuat, Oji telah pun dihantar ke sebuah sekolah di mana untuk hari pendaftaran di sekolah, pengetuanya telah menerima baik keinginan Auji untuk bersekolah di situ. Walaupun Auji ini bukan seperti kanak-kanak biasa, tetapi pengetuanya dapat menyaksikan bahawa Auji ada keistimewaan yang tersendiri. Okey, untuk hari pertama saja, ketika hari pertama persekolahan, ketika Auji menjejakkan kaki ke kawasan persekitaran sekolah, dia telah menerima satu tamparan yang hebat apabila seluruh rakan-rakan di sekolah menyaksikan dan melihat Auji dengan pandangan yang sangat pelik, mungkin dengan keadaan rupa parasnya, dan ini merupakan sesuatu yang begitu sukar untuk Auji menerima, tetapi dia perlu untuk melaluinya. Okey, ketika di dalam kelas, dia telah ditanyakan berbagai soalan oleh seorang rakan yang bernama Julian mengenai paras rupanya, dan dia menjawabnya dengan tenang, walaupun dalaman mengatakan bahawa dia tertekan dengan soalan yang diterimanya. Penerimaan rakan-rakan di sekolah sangat membuat Auji rasa tertekan, dan perasaan itu tidak ditunjukkan di sekolah, dan ia berlaku apabila hari pertama setelah habis persekolahan, dan ketika pulang ke rumah, Auji telah dengan perasaan yang marah telah masuk ke bilik kakaknya tanpa mengetuk pintu dan mengambil gunting, lalu menggunting rambutnya yang ada lebihan, dan apabila ditanyakan soalan kepadanya oleh kakaknya, dia merasa marah. Dan ia berlaku juga ketika waktu makan, waktu makan bersama keluarga, Auji banyak mendiamkan diri, dan ibu dan ayahnya mengambil pendekatan yang terbaik menyelami hati Auji, dan Auji menerangkan bahawa hari ini adalah merupakan hari terburuk dalam hidupnya. Okey, dan apabila ibunya
cuba menenangkannya, dia menjadi marah. Jadi emosi Auji itu hanya ditunjukkan ketika berada di rumah dan tidak ditunjukkan di hadapan rakan-rakannya. Dia terus meninggalkan meja makan dan masuk ke dalam bilik. Inilah peranan seorang ibu yang dimainkan oleh ibu Auji, di mana dia telah pergi berjumpa Auji dan menasihatkan Auji bahawa dia tidak sepatutnya meninggalkan meja makan dengan begitu saja, dan tak sepatutnya memarahi ibunya. Dan Auji setelah ditenangkan dan dinasihatkan oleh ibunya, dan akhirnya Auji telah meluahkan perasaan hatinya mengenai hari pertama yang dilaluinya di sekolah. Ini adalah satu proses yang menarik di mana ibunya mengambil langkah supaya Auji dapat meluahkan perasaannya kepada beliau, dan dengan masa yang sama ibunya memberi kata-kata semangat dan memberi nasihat supaya Auji dapat meneruskan perjalanan hidupnya, memberi kekuatan pada Auji untuk menempuh hari-hari seterusnya di sekolah. Bukan mudah bagi seorang kanak-kanak seperti Auji yang bukan kanak-kanak normal untuk menghadapi situasi hari pertama persekolahan, di mana dia dipencilkan oleh rakan-rakannya, diejek dan diketawakan. Di sinilah ibu dan ayah Auji serta kakak Auji memainkan peranan yang sangat penting bagi Auji untuk menempuh dan kuat dalam menempuh sisa-sisa hari yang mendatang. Keesokan harinya, Auji menjalani hari persekolahannya seperti biasa. Di dalam kelas, ketika mata pelajaran yang diajar oleh cikgu, Auji seorang budak yang pintar. Dia dapat menjawab soalan yang diajukan kepadanya dengan begitu baik. Dan ketika mata pelajaran sains, cikgu mengadakan satu ujian, dan ketika ujian tersebut, Auji telah membantu seorang rakan di kelasnya iaitu Jack untuk menjawab soalan. Disebabkan kejadian itu, Jack mula rapat dengan Auji dan mereka menjadi kawan baik. Mereka makan bersama-sama, keluar bersama-sama, balik bersama-sama, dan ibu Auji merasakan ini adalah perkembangan yang baik pada Auji sebab dia mendapat kawan dan dapat berinteraksi dan bersosial bersama kawan-kawannya. Tetapi disebabkan satu insiden, iaitu di malam pada hari Halloween, Jack telah berkata sesuatu yang buruk mengenai Auji di hadapan kawan-kawannya, dan ketika itu Auji mendengar perbualan Jack dan dia merasa kecil hati, dan sejak dari itu dia mula menjauhkan diri daripada Jack. Ini menyebabkan Jack merasa tertanya kenapa Auji menjauhkan diri daripada dirinya. Dan ketika itulah sama seorang kanak-kanak perempuan di dalam kelasnya mula baik dan mula rapat dengan Auji. Mula-mulanya Auji memberitahu pada Sama dia tidak perlulah untuk berbuat baik dan merasa kasihan pada dirinya, tetapi Sama mengatakan bahawa dia ikhlas dan ingin berbuat baik terhadap Auji. Di situlah dia menjalinkan hubungan yang baik pada Auji. Sama ada menanyakan kepada Auji kenapa Auji menjauhkan diri daripada Jack, dan apabila Jack menjelaskan kepada Auji, dan apabila Auji menjelaskan kepada Sama dan meminta Sama untuk merahsiakan dia dan tidak memberitahu kepada sesiapa pun. Tetapi melihat keakraban Auji dan Sama, Jack berjumpa dengan Sama dan bertanya kepada Sama mengapa Auji melarikan diri dan menjauhkan diri daripadanya. Sama tidak memberitahu perkara yang telah Auji beritahu padanya, tetapi hanya memberikan sedikit gambaran dengan perkataan ghost face kepada Jack. Dalam pada mana itu Jack berfikir dan dia baru teringat yang dia pernah mengeluarkan sesuatu perkataan yang tidak baik, bercerita di belakang Auji. Oleh kerana yang demikian, dia merasa bersalah, dan segala-galanya berakhir apabila guru sains telah menggandingkan Jack dan Auji untuk projek sains. Ketika itu seorang Julian mengatakan bahawa dia ingin
berpasangan dengan Jack untuk projek sains, tetapi Jack menolak dengan mengatakan bahawa dia ingin berpasangan dengan Oji untuk projek sains. Ini menyebabkan kemarahan kepada Julian kerana Julian merasakan bahawa Jack sepatutnya berpasangan dengan dia, bukan dengan Oji, dan Julian tengah mengeluarkan sesuatu perkataan yang mengejek Oji, menyebabkan Jack merasa marah dan dia telah menumbuk Julian dan berlakulah pertengkaran antara mereka berdua. Ketika pertengkaran itu berlaku, selepas pertengkaran itu berlaku, Jack telah menulis surat kepada pengetua dan menerangkan bahawa dia memang salah kerana telah menumbuk Julian, tetapi dia melakukan perkara tersebut sebab mempertahankan Julian daripada mengatakan perkara yang buruk terhadap Augie. Dan pengetuanya ada mengatakan ini adalah sesuatu setelah 20 tahun perkhidmatan dia dalam bidang pendidikan, inilah kali pertama dia menyaksikan seorang kanak-kanak melakukan sesuatu perkara yang murni hanya kerana untuk protect, untuk pertahankan sahabat baiknya. Okey, walaupun begitu, Jack telah diberi 2 hari denda supaya tidak ke sekolah. Maksudnya hukuman yang diterima lah kerana telah menumbuk Julian. Okey, sejak dari peristiwa tersebut, Jack dan Oji menjadi sahabat baik. Jack telah meminta maaf pada Oji kerana telah mengeluarkan sesuatu perkataan yang tak baik lah, sehingga kan Oji merasa kecil hati. Okey, akibat daripada kerjasama yang baik antara mereka dua, projek sains mereka berdua telah mendapat pujian daripada cikgu. Okey, Jack ni Oji ni mempunyai seorang kakak Via. Okey, dalam masa yang sama, Via merasakan bahawa kasih sayang ibunya lebih banyak tertumpu kepada Oji. Jadi dia merasa macam dirinya tersisih sebab ibu dan ayah lebih memberi perhatian lebih sangat kepada Oji. Sikit-sikit Oji. Jadi dalam masa yang sama dia merasa diri dia tersisih sebab dia ada seorang kawan baik, Miranda, tapi dalam masa yang sama Miranda telah cuba menyisihkan diri daripadanya. Oleh kerana dia merasa sunyi, dia telah memasuki satu kelab drama. Di dalam kelab drama itulah dia berkenalan dengan Justin, seorang lelaki, dan mereka menjadi sahabat baik. Okey, sejak pada itu, ketika berkenalan dengan Justin, dia mengatakan bahawa dia adalah anak tunggal, tiada adik-beradik. Tetapi semakin rapat dengan Justin, dia merasakan bahawa dia tidak perlu merahsiakan tentang keadaannya yang mempunyai seorang adik yang kurang upaya. Jadi dia pun membawa Justin pulang ke rumah dan mengenalkan Justin kepada Oji, dan alhamdulillah Justin memberi penerimaan yang baik terhadap Oji. Setelah projek sains berakhir, Augie semakin diterima baik oleh rakan-rakan sekelasnya, dan ini memberi impak yang baik kepada Augie lah, oleh kerana kepribadian Augie yang lebih tenang, lebih cool, memberikan minat kepada rakan-rakan lain untuk berkawan dengan Augie. Okey, bila satu hari sekolah ada mengadakan camp, ibu dan ayah Augie melepaskan Augie untuk pergi ke camp, dan ketika di camp itu dia bersama dengan Jack telah keluar, dan ketika itulah dia telah diganggu oleh sekumpulan kanak-kanak dewasa, telah diganggu oleh orang dewasa, dan ketika inilah Jack cuba mempertahankan Oji, dan kemudian Jack telah ditolak, dan apabila Jack telah ditolak, Oji pula cuba mempertahankan Jack, dan ketika orang dewasa itu ingin memukul Augie, datanglah sekumpulan kawan-kawan Julian, kawan-kawan Jack, yang datang menyelamatkan mereka berdua, dan terdapat sedikit pergaduhan, dan akibat daripada pergaduhan itulah maka rakan-rakan Jack yang dulunya sangat membenci Augie
telah mula rapat dengan Augie, dan Augie merasa sangat terharu kerana masih lagi ada kawan yang sudi untuk berkawan dengannya. Di sini kita dapat lihatlah situasi di mana kesabaran Augie memberi pulangan yang sangat baik. Dia tidak perlu merasa marah, tidak perlu memberontak, tidak perlu memprotes apabila orang mengejeknya, tetapi akibat kesabaran dia itu, akhirnya kawan-kawan yang dulu tidak suka padanya datang membantu dan menjadi sahabat baik kepada Augie. Okey, di sini kita dapat rumuskan bahawa hubungan sosial antara rakan-rakan dan hubungan yang baik antara Augie dan keluarganya dan didikan keluarganya terhadap Augie sangat membantu Augie dalam menghadapi situasi yang sangat mencabar di luar daripada kehidupan dia di luar. Ibu dan ayah memberi sokongan yang sangat kuat kepada Augie, dan akibat kepribadian Augie ini, maka dia sangat disenangi rakan-rakannya. Dan apa yang mengembirakan ialah di akhir tahun persekolahan, ketika majlis akhir tahun, Augie telah menerima anugerah daripada anugerah tertinggi di sekolahnya, dan ini membuktikan bahawa walaupun Augie adalah seorang kanak-kanak yang serba kekurangan, tetapi kekurangan itu tidak pernah membantutkan hasrat dan keinginannya untuk pergi sama level dengan kanak-kanak yang lain, dan itu tidak mematahkan semangatnya. Dan Augie sangat terinspirasi oleh rakan-rakannya yang lain, dan ini semua Augie dapat dengan sokongan yang sangat baik daripada ibu ayah, kakak, dan juga cikgu-cikgu dan rakan sekelilingnya. Jadi kita boleh rumuskan di sini, hubungan sosial dan emosi yang terbaik bermula dari rumah, bersama keluarga, dari awal perkembangan emosi kanak-kanak, dari seawal yang boleh, maksudnya sejak daripada lahir, ketika usia meningkat, dia sentiasa mendapat perhatian yang lebih baik dan tunjuk ajar daripada rakan-rakan, dan sesi didikan yang ibunya berikan kepada Augie melalui pendekatan cara memberi peluang kepada Augie untuk meluahkan rasa, memberi kebebasan kepada Augie untuk melakukan apa yang disuka. Ini adalah sangat baik bagi mendidik dan membentuk jati diri Augie kepada sesuatu yang sangat baik bagi dia menempuh kehidupan dia di dunia luar. Dan ini telah terbukti, dan Augie berjaya walaupun dia mempunyai banyak kekurangan, tetapi oleh kerana semangatnya yang kental, dia telah berjaya mendapat anugerah yang paling tinggi di sekolahnya pada akhir tahun. Ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan ibu dan ayah Augie. Sekian, terima kasih.